Lah saya ini mau ajar nih. Ini macam 6. Ini pun oke. Tapi macam susah pula tidak mau jalani. Coba. Tenang kawan, semua benda ada penyelesaiannya. Anda rasa buntu? Jangan risau, jangan gundah. 14 slot IBSI kan ada. Benar cikgu, jom ikut, jangan ketinggalan. Rugi tau. Wow, jom satu lagi. Kamu mau tahu apa itu sains? Anda perlukan ini, My Science Notebooks. Anda perlukan teknik penyolan yang betul. Ini atau ini. Kering. Apa itu? Itu. Jom ikut. Kamu tahukah apa itu eksperimen? Kalau tidak tahu, mari saya tunjuk. Document based research. Nak tahu? Jom ikut. 17 Mei 2022. Project interdisiplin. Ish, macam tak pernah dengar pun. Apa ya? Jom. Nak tahu? Tools for enhancing inquiry. Apa tu? Okey, nak tahu lebih lanjut? Check it out. Anda nak tahu tentang pentaksiran dalam IBSI? Jom ikut saya. Teknik penyoalan guru. Apa benda tu? Jom. Video analisis. Kami sedang buat. Anda tidak lagi. Jom. Kamu mau tahu tentang lesson planning? Pak, jom. Jangan kasih lama. Barang sumber IBSI. Mau tahu? Jom ikut slot ini. Oh, ya. Banyak pula slot-slot yang menarik ini. Apa lagi susah hati? Mau sedih-sedih? Ikut perkongsian saja. Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua peserta, seluruh warga maya yang berada di dalam Google Meet pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan ke program STEM Fiesta 2022 Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah dengan kolaboratif Institut Pendidikan Guru Kampus Ken Tuaran Sabah dengan berteraskan slogan sederap menerajui perubahan. Saya Halijah Natasha binti Juni selaku moderator pada hari ini. Saya akan menemani hadirin semua sepanjang slot kita pada hari ini iaitu Teacher's Question atau penyoalan guru. Baiklah, sebelum saya mempersilakan penceramah kita pada hari ini untuk meneruskan slot, eloklah terlebih dahulu untuk kita mengenali serba sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Kerana tak kenal, maka tak cinta. Puan Lim Sien Ching kini bertugas di SJKC St. Philip M. Tamparuli dan memegang jawatan sebagai penolong kanan co-curriculum. Beliau memiliki diploma pendidikan daripada Maktab Ken Tuaran dan dianugerahi ijazah sarjana muda sains bidang pendidikan. Beliau merupakan seorang guru sains sejak tahun 2002 dan merupakan jurulatih utama dalam pendidikan sains berasaskan inquiry IBSI. Puan Lim juga merupakan penceramah bagi bengkel program Inquiry Based Science Education IBSI fasa 4 pada tahun lalu iaitu 2021. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Lim Sien Ching untuk menyampaikan ceramah beliau.
majlis mempersilakan. Ya, terima kasih kepada adik moderator, adik Hani yang berusaha. Salam sahabat hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. PPD Tuaran Sederap menerjui perubahan. Salam sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada yang berusaha Puan Sylvia, pengerusi STEM Fiesta dan merupakan pegawai SISC Plus Unit Sains dan Matematik. Puan yang berusaha Puan Avelin Mansikul, pegawai SISC Plus Unit Sains dan Matematik. Pegawai-pegawai pengelia yang hadir pada hari ini serta guru-guru yang disayangi yang hadir pada petang ini. Selamat petang semua. Saya merupakan Cikgu Lim dan sekarang ini mengajar di SJK St. Philip. Pada petang ini saya akan kongsi slot pada petang ini iaitu mengenai teachers questions. Teachers questions untuk guru-guru, kamu memang tidak lagi merasa memang tidak tahulah kan mengenai dengan teachers question. Dalam bilik kelas, tidak pedulilah kita ajar pelajaran apa, kita tetap akan menyoal murid bagi mengetahui sama ada mereka faham atau tidak pada pelajaran kita, iaitu sebelum, semasa ataupun selepas. Slot saya petang ini adalah mengenai dengan teachers question lah. Saya rasa guru-guru memang sudah tahu lah kan, tapi sahaja kita petang ini ialah untuk kita sembang-sembang sahaja dan kita boleh ingat-ingat kembali apakah yang jenis-jenis soalan teachers questions. Mari tanpa membuang masa kita akan teruskan. Objective of this session. Apakah objektif kita punya slot petang ini? Yang pertama ialah to understand the different types of productive questions. Dalam Melayu dia ialah untuk memahami pelbagai jenis soalan produktif. Apakah jenis-jenis soalan produktif? Saya rasa guru-guru sudah tahulah kan, sebelum ini ada juga slot yang kongsikan dengan pelbagai teknik penyoalan guru. Di mana teknik penyoalan guru ini dia dapat secara tidak langsung kita dapat mencungkil minat-minat atau menarik minat-minat murid terhadap pelajaran kita. Yang kedua, objektif yang kedua ialah to apply the knowledge in leading student in inquiry. Bagi menerapkan pengetahuan yang diperolehi dalam membimbing murid membuat inquiry. Saya rasa sebelum ini banyak ada juga slot yang telah berbincang mengenai inquiry, jadi saya tidak akan sentuh banyak mengenai inquiry di sinilah. Dan seterusnya kita akan tengok engagement ialah penglibatan. Why do teacher ask questions? Mengapakah kita perlu mengajukan soalan? Kita boleh tengok kita mengajukan soalan ada banyak kan. Contoh kalau sebelum PDP kita mengajukan soalan untuk mengetahui pengetahuan sedia ada murid. Kalau di pertengahan PDP ataupun di akhir PDP kita akan menguji sama ada murid-murid mereka faham atau tidak tentang pelajaran yang disampaikan. Kita tidak pedulilah kan dia bentuk eksperimen atau macam mana. Yang kedua ialah list down a few questions that you often ask in class and state their purpose. Bermaksud di sini ialah kita senaraikan beberapa soalan yang sering Anda tanya di kelas dan nyatakan tujuan dia. Ini ialah bagi kita fikir segenap, kita fikir kembali ataupun kita renung-renungkan kembali. Apakah soalan-soalan yang pernah kita ataupun sering kita tanya di dalam kelas di soal untuk murid-murid kita, adakah soalan-soalan yang kita soal itu dapat membawa kepada jawapan murid yang kita ingini? Itu maksud dia. Next teruskan. Lepas itu, why teachers' questions are important in an IBSE classroom. Dia kata mengapakah penyoalan guru penting dalam kelas IBSE. Kita tahu bahawa dalam sains ini dia mesti banyak
kita boleh galakkan murid menyoal soalan dan kita juga boleh mengajukan soalan untuk murid-murid kita. Okay, when questions are posed effectively, apabila soalan guru ditanya secara berkesan, dia akan membawa kepada yang pertama, dia direct student learning. Dia akan membawa kepada murid ke arah pembelajaran. Bila kita tanya, dorang akan cakap, ya kan? Kenapa begitu? Jadi diorang akan ada semangat ingin tahu. Bila mereka ada semangat ingin tahu, mereka akan belajar. Mereka akan ingin tahu, mereka akan buat. Ini dia tidak pedulilah murid yang aktif kah, murid yang lemah. Apabila kita tanya soalan secara efektif, dia akan membawa murid kepada kita punya pelajaran yang akan disampaikan. Okay, nombor 2, they stimulate students to active construct their knowledge. Ia merangsang murid secara aktif dalam membina pengetahuan. Ini lebih kuranglah sama nombor 1 kan. Di sini kita boleh cakap bahawa kalau kita mengial murid secara efektif, dia akan membawa kepada pembelajaran murid terhadap PDP yang akan disampaikan. Okay, what are productive question? Persoalan di sini. Inilah slot yang saya akan kongsikan petang ini. Okay, terdapat berapa jenis soalan produktif? Kita tengok di sini terdapat 6 jenis. Okay, yang pertama ialah attention focusing questions. Yang kedua ialah measuring and counting questions. Yang ketiga ialah comparison questions. Yang seterusnya ialah action questions. Yang kelima ialah problem posing questions, yang terakhir ialah reasoning questions. Okey, nanti saya akan mengupas setiap satu demi satu apakah jenis-jenis productive questions ini. Okey, yang pertama ialah attention focusing questions. Dia ialah soalan yang menarik perhatian murid. Okey, tujuan soalan attention focusing questions ini ialah help student to fix their attention on significant detail. Bermaksud di sini ialah soalan attention focusing questions ini dia membantu murid untuk menumpukan perhatian pada butiran penting ataupun pembelajaran yang akan disampaikan. Apakah soalan-soalan yang berbentuk attention focusing questions? Yang pertama kita boleh tengok di sini, have you seen? Apa yang kamu nampak? Contoh kalau kita perlu jalankan eksperimen, kita akan show itu bahan-bahan. Jadi kita biarkan murid-murid tengok apakah bahan yang daripada bahan yang kita letak di depan kelas, mereka dapat teka apakah jenis eksperimen, apakah eksperimen yang akan kita jalani. Ataupun yang kedua, what have you noticed about? Okay, apa yang kamu nampak? Lepas itu, what are they doing? Apa mereka buat? Ini kita boleh tengok, kita bagi contoh dalam buku teks kita boleh pandukan kepada buku teks. Kita minta buku teks, murid buka buku teks pada muka surat yang tertentu, kemudian kita minta mereka perhatikan. Apakah stimulate di dalam buku teks tersebut? Di sana kita boleh menyoal berbagai soalan mengenai apa yang mereka nampak di dalam buku teks dan gambar tersebut. Okay, seterusnya ialah what does it feel, smell or look. Okay, dan di sini kan kita boleh tengok attention focusing questions ini kan dia lebih dia memerlukan pemerhatian murid. Bila dia kata pemerhatian murid di sini, kita mesti tahulah kan kita guru sains kan. Kalau BI ialah observations. Bila kita buat observations, kita perlukan murid-murid akan menggunakan deria-deria mereka. Kita masih ingatkah berapa jenis deria-deria yang kita gunakan untuk observation? Ini saya rasa di tahun 1 kita sudah belajar kan, murid-murid sudah tahu apakah jenis-jenis deria. Okay, kita boleh tengok di sini. Jadi attention focusing question di sini ialah dia memerlukan pemerhatian murid. Tidak pedulilah apa yang mereka, dia boleh guna mata, dia boleh guna telinga, dia boleh guna hidung,
sentuhan, satu lagi apa? Pendengaran. Ya. Soalan ini ialah dia memerlukan pemerhatian. Okay? Next yang kedua ialah measuring and counting questions. Measuring and counting questions ini adalah soalan yang memerlukan mengukur dan mengira. Apa dia itu? Help student become more precise about their observation. Yang tadi itu ialah pemerhatian. Sekarang itu kita akan mendalam. Macam mana kita mendalam? Dia akan membantu murid untuk menjadi lebih tepat tentang pemerhatian mereka. Contohnya kita boleh kita jalankan eksperimen tentang minta contoh sukatan tahun sains dalam topik yang KPS. KPS di depan tahun 3 yang meminta murid untuk menggunakan ini measuring silinder untuk menyukat. Di sini murid mereka bila mereka nampak tu silinder, measuring silinder, mereka dapat fokus, mereka tengok berapakah bacaan dia. Okey, jadi mereka baca, kita akan ajar di sana lah kan, macam mana mau baca bacaan dia, kita perbetulkan bacaan mereka. Macam di kelas saya tadi, bukan tadi lah, sebelum minggu lepas. Jadi murid baca ini measuring silinder, mereka baca dari atas. Jadi di sini kita perlu perbetulkan mereka. Macam mana membaca ini? Kita kasih perbetulkan. Kemudian kita setelah mereka baca, kita minta mereka tulis. Tulis di papan putih ataupun di mana-mana. Dan kita jangan lupa dia punya unit. Unit itu sangat penting. Ada murid saya, mereka tulis contoh bacaan mereka ialah 30. Saya kata 30 ialah apa? Saya tanya mereka. Mereka baru tahu 30 ml contoh. Macam saya ajar tahun 6 sains, saya ajar tahun 6 sains juga. Saya ada minta mereka buat latihan mengenai membina carta mengenai ini bacaan suhu air. Jadi di sana kan sebab sebelum ini memang kita MCO lama, jadi ada banyak murid kan mereka sudah lupa mengenai cara membuat ini carta. Jadi kita perlu betulkan di sinilah. Jadi inilah tujuan kita soal ini measuring and counting lah, supaya mereka murid-murid kan mereka lebih tepat tentang apa yang mereka perhatikan sebelum ini. Mereka cakap rupanya begitu. Jadi soalan dia adalah berbentuk how many, how often, how long, how much. Ini kita tengok perhatikan dia memerlukan murid untuk menggunakan nombor ataupun angka. Ini ialah contoh bagi measuring counting questions lah. Okay, kita next Okay, seterusnya ialah comparison questions. Ialah soalan perbandingan. Okay, soalan perbandingan ialah help students analyze and classify. Dia membantu murid untuk menganalisis dan membuat pengelasan. Contoh yang tadi itu kita sudah minta murid untuk membuat bacaan. Okay, bacaan pada suhu kah, air kah, pada apa yang eksperimen mereka jalankan. Jadi di sini kita boleh mengajukan soalan juga. Kita tanya mereka. Daripada apa data yang mereka perolehi di dalam jadual atau dalam carta dan sebagainya, kita boleh tanya mereka, how are these the same and the different? Apakah persamaan dan perbezaan daripada apa yang mereka lakukan? Contoh kalau dalam topik rantai makanan, kita boleh soal juga. Kalau kita bagi satu situasi stimulat di papan putih, kita boleh cakap minta murid list down apakah persamaan dan perbezaan yang ada pada sesuatu tumbuhan ataupun haiwan. Dua jenis lah. Jadi di sana kita boleh kalau bagi murid yang tahap 1 dan tahap 2 itu, kalau mereka tidak dapat buat contoh mereka tidak dapat buat ini peta minda, sebab kalau kita buat soalan perbandingan kan, dia lebih banyak meminta murid supaya buat dalam bentuk jadual banding beza, ataupun kita minta mereka buat peta minda.
Bila buat pentaminda untuk murid di kelas kita, sebab kita maklum kan dalam setiap kelas seperti tadi Cikgu Dayang pun ada cakap, di dalam kelas kita mempunyai pelbagai kita punya tahap pembelajaran murid. Sekarang kita memang diminta untuk setiap kelas, setiap kali pembelajaran kita kena record PBD murid. Jadi kita untuk murid yang tahap 1 dan tahap 2 ini, yang mereka tidak menghadapi masalah untuk membuat contoh pentaminda dan sebagainya, kita boleh sediakan template kosong untuk murid-murid, bantu mereka. Bagi murid yang lebih contoh pada tahap 3 atau 4, kita kurangkan bantuan lah. Apalagi yang murid yang boleh kuasai, itu kita biarkan mereka sendiri memilih contoh satu tajuk ataupun kita minta mereka sendiri buat pentaminda. Itu boleh juga. Kita tidak semestinya satu kelas dia mesti sama. Kita boleh sebab dalam pembelajaran sains pun kita sedia maklumlah bahawa guru bukan merupakan penyumbang kepada ilmu, di mana kita merupakan fasilitator lah. Kita boleh sentiasa membantu murid yang menghadapi masalah. Jangan kita biarkan murid begitu. Kita boleh tengok macam selalu kalau kita tengok kalau murid itu biasanya dalam kelas kalau dia kurang pandai kan, kita boleh lebih fokus kepada mereka lah. Ini ialah soalan balik kepada sini lah kan. Kita tengok ialah mengenai comparison questions lah. Okay, kita next yang ini tentang action questions ialah soalan tindakan. Okay, soalan tindakan ialah encourage student to explore or to make prediction about the phenomena. Okay, untuk soalan ini, soalan dia adalah contoh-contoh soalan ialah what happen if, apa akan terjadi sekiranya, what would happen, apa akan terjadi, what if. Di sini kita boleh nampak dia punya soalan kan, dia akan tanya kepada apa akan berlaku seterusnya. Jadi di sini kan bila murid kita bagi satu situations, mereka nampak contoh saya ingat baliklah itu tahun 3 di awal topik 1 KPS, dia ada menunjukkan gambar di mana situasi satu family, SJKC punya lah, sorry ya, SK punya saya tidak pasti gambar dia adakah sama dengan SJKC. Dalam SJKC dia ada tunjukkan gambar di mana dia ada menunjukkan satu family itu mereka jogging, lepas tu tengok di langit. Langit itu ialah warna ada kegelapan. Jadi di sini dia punya mami tanya, apa akan terjadi seterus itu. Jadi murid itu dia akan berfikir, dia guna mata dia membuat pemerhatian terhadap langit. Dia tengok, langit itu mendung. Dan dia akan tambah dengan pengalaman dia. Dia akan cakap, kalau biasanya angin mendung, dia akan hujan. Ini ialah if, apa akan terjadi seterusnya. Kita ambil topik lain. Okey, contoh kalau kita tengok dalam rantai makanan tahun 6. Okey, dia biasanya rantai makanan tahun 5. Sorry, tahun 5. Ya, tahun 5 dalam rantai makanan siratan makanan, food web. Dalam food web itu dia ada biasanya dia akan tanya soalan, dia kata apa akan terjadi pada habitat tersebut sekiranya haiwan X sudah tiada. Jadi ini dia akan membawa kepada murid untuk berfikir, sekiranya X tiada sudah. Jadi apa akan berlaku pada haiwan P? Di sanalah kita akan membawa murid masuk kepada topik kita. Diorang akan fikir, cikgu, kalau itu let's say kita cakap itu Q ialah harimau. Kalau dalam food web itu harimau sudah tidak ada. Okey, apa akan terjadi pada kambing? Jadi murid akan cakap, kalau harimau sudah tiada, bermaksud kambing dia akan menjadi banyak atau sikit.
Di sini kita akan memberi penjelasan lah. Memang ada murid yang akan cakap dia akan tambah kambing ini akan tambah banyak. Kau kan panggil lah, kenapa? Kenapa pula kamu cakap kambing tambah banyak? Kalau dia cakap oh kambing tambah sikit, kamu tanya apa reason dia? Diorang akan di sinilah kita akan sentiasa kita tanya murid. Diorang akan mencungkil. Oh, begitu pula. Kadang-kadang kan bukan mereka tidak tahu, kadang-kadang kan dia tidak connect the dot. Kita kasih connect dia, kita sebagai facilitator kita connect the dot di pemikiran budak. Oke. Kita akan next Oke, next ialah problem posing questions, ialah kita mengemukakan soalan. Help student plan and implement solution to the problem. Dia membantu murid merancang dan melaksanakan penyelesaian kepada masalah. Ini lebih high level daripada yang tadi lah kan. Bila kita mengajukan soalan yang problem posing questions ini, kita akan mengharapkan murid-murid untuk merancang sesuatu, maybe satu eksperimen, atau selepas itu mereka membuat penyelesaian. Rasanya untuk soalan ini, kalau kita biasa ajar sains kan, dia ada pada tahap pembelajaran keberapa? Cikgu-cikgu, kita boleh tahu TP berapa ini kalau yang memerlukan murid merancang dan menyelesaikan masalah? Untuk murid TP1, TP2, TP3, 4, or 5, 6? Berapa? Kita boleh type dalam in-call message, kita tengok. Ada cikgu-cikgu, boleh jawab soalan saya. Untuk soalan ini, kalau untuk soalan ini kan, saya jawab sajalah kan, dia ialah TP6 dah kan. Dia memerlukan murid membuat analisis terhadap data yang mereka dapati lah. Betul. Ya, TP5 atau TP6. Ya, betul. Inilah yang kita maksudnya kan, ini soalan produktif ini dia akan membawa murid kepada mengembangkan idea mereka. Pada masa yang sama kan kita mencungkil semangat ingin tahu murid terhadap topik kita. Dan di sini kan guru boleh sentiasa kita menyoalkan soalan. Kepada contoh kalau kita rasa murid TP1, TP2 mereka tidak boleh jawab, mungkin kita boleh samping kita tanya soalan untuk murid yang pandai ini, kita boleh ajukan soalan untuk murid yang tidak pandai lah, supaya kan kita sentiasa kekalkan minat murid terhadap kita punya topik, kita punya pelajaran. Di sanalah kan kita, sebab kan kalau PBD kan dia memerlukan kita membuat penilaian kan. Kita perlu membuat penilaian dari semasa ke semasa berdasarkan kita punya DSKP, berdasarkan kita punya standar pembelajaran. Jadi di sinilah semasa kita menyoalkan soalan kan, kita boleh ingatlah, kita ingat balik mana satu murid yang boleh kuasai ini skill. Kalau contohnya bagi murid yang TP1, TP2 itu, kalau dorang tidak dapat kuasai ini skill, maybe kita boleh cari masa, kita ajar mereka kalau kita kerja sukatan, ataupun kita bagi mereka membuat quiz ataupun membuat kertas ujian, kita boleh. Tapi inilah kan kalau macam kita pun tahulah kan, kalau mau sentiasa mencungkil minat murid kan kita mesti sentiasa memberi galakan kepada murid lah. Kita puji-puji murid, bagi tahu mereka kalau kamu buat begitu, kamu akan, kita pujilah, memberi galakan. Kalau saya suka bagi gula-gula, bila mereka nampak hadiah, mereka semangat. Pedulilah soalan apa kita tanya, mereka dapat jawab. Pedulilah itu betulkah, tidakkah, di sanalah pandai-pandai kita jawab soalan murid. Jadi soalan yang problem posing questions ini dia memerlukan penyelesaian, murid membuat penyelesaian terhadap soalan yang cikgu tanyalah. Untuk ialah ini ialah cikgu-cikgu kita boleh ajukan mungkin selepas PDP ataupun sebelum penghabisan PDP, kita boleh tanya murid biar mereka berfikir kembali tentang PDP yang kita telah jalankan.
Okey, yang seterusnya ialah reasoning questions, ialah soalan penakulan. Okey, soalan penakulan ialah help student think about experience and construct idea that make sense of them. Ialah membantu murid berfikir tentang pengalaman dan membina idea yang relevan dan logik kepada mereka. Okey, soalan yang berbentuk reasoning questions ini ialah why do you think? What is your reason about? Can you invent a rule for? Di sini kan dia akan membawa murid untuk berfikir, dan soalan penakulan ini dia adalah berdasarkan sesuatu pengalaman ataupun situasi lah. Contoh kalau kita satu situasi kita jalankan eksperimen tentang tindak balas tumbuhan terhadap cahaya. Kalau kita sudah jalan eksperimen itu, kita boleh satu ataupun kita guna topik bayang-bayang. Bayang-bayang lebih senang. Contoh kalau kita jalankan eksperimen tentang saiz bayang-bayang apabila kita mengubah kedudukan objek ataupun ubah kedudukan sumber cahaya. Kita boleh ubah sesuai soalan ini setelah mereka dapat result of the experiment. Kita boleh ubah sesuai soalan itu supaya murid berfikir. Contoh dia cakap, daripada eksperimen ini apabila sumber cahaya, kalau saiz bayang-bayang besar, apabila kita mendekatkan sumber cahaya kepada skrin, saiz bayang-bayang dia akan besar atau kecil. Itu masih ingatkah? Saiz bayang-bayang itu dalam kelas tahun berapa saya lupa sudah. Bermaksud apabila kita menggerakkan itu objek ataupun itu sumber cahaya, dia akan mempengaruhi saiz bayang-bayang, betul? Jadi di sini kita boleh ubah sesuai. Sekiranya kita terbalikkan soalannya, supaya kita membiarkan murid berfikir. Lepas tu bila mereka fikirkan, mereka akan dapat satu hipotesis. Mereka sudah hipotesiskan, kita boleh minta mereka tengok, betulkah hipotesis saya? Di sinilah mereka akan membetulkan diorang punya hipotesis kepada yang betul di akhir eksperimen. Di sinilah kita akan membuat. Di sini kita ingat cikgu kita sebagai facilitator saja. Sepanjang boleh dikatakan pembelajaran lah. Kita boleh sekarang ni kan murid mereka lebih hebat ni. Kalau contoh kita mau minta mereka mencari maklumat di internet di mana-mana kan mereka lebih hebat. Jadi kita boleh minta mereka cari di sana maklumat lebihan tentang topik yang kita pelajari. Okay? Next. Okay, sekarang kita akan tengok dekat-dekat sudah penghabis ini kita punya slot. Kita akan tengok contoh-contoh soalan produktif. Jadi soalan yang pertama, apakah yang anda fikir akan berlaku jika objek digerakkan ke arah ini? Ini ialah topik bayang-bayang. Dia kata macam kita bagi satu situasi, dia kata apakah yang anda fikir berlaku pada objek ini sekiranya kita gerakkan itu objek ke depan atau ke belakang. Cikgu-cikgu kamu boleh tengok tak? Ini adalah soalan yang bentuk mana satu? Productive question yang tadi saya sebut. Ini adalah soalan yang mana satu? Jenis soalan produktif yang mana satu? Kita boleh tengok. Boleh? Mana satu? Okey lah, kita tidak bermasalah kan. Ini ialah dia memerlukan, ini ialah action questions. Okey, seterusnya ialah kedua ialah sekiranya bayang-bayang menjadi lebih besar ketika anda menggerakkan punca cahaya ke arah ini, apakah yang anda fikir akan berlaku jika anda menggerakkan punca cahaya ke arah lain? Ini yang tadi saya sebutlah, yang kita minta murid kalau dia sudah dapat satu result of eksperimen kan, kita akan melontarkan soalan seterusnya. Kita minta mereka selesaikan itu soalan lah. Okay, problem posing questions. Okay, seterusnya ialah berapa banyak idea yang boleh anda cadangkan oleh kumpulan anda untuk menjelaskan apa yang anda ketahui. Okey, ini ialah soalan produktif yang macam mana? Attention focusing questions, di mana dia memerlukan murid, dia hanya tidak memerlukan kita fikir banyak. Dia terus kepada apa yang mereka nampak.
Okey, seterusnya ialah apakah dapatan kali ini yang belum anda ketahui sebelum ini? Okey, ini soalan yang macam mana? Ini ialah reasoning questions lah. Okey. Okey, seterusnya mari kita feedback balik. Apakah sebelum ini dia kata di sini, have you seen any the productive questions with your student? Adakah anda pernah menggunakan mana-mana soalan produktif dengan murid anda? Kita fikir balik. Adakah kita pernah guna? Yang tadi saya sebut soalan-soalan produktif. Yang kedua, what are you current belief about productive questions? Apakah tanggapan semasa anda menggunakan soalan produktif? Apakah yang anda inginkan jawapan dari murid anda? Okey, seterusnya, do you think it is easy for you to adapt to using productive question in your classroom? Adakah anda merasa senang untuk menggunakan soalan produktif? Sebenarnya ini soalan produktif ni kan boleh kita sentiasa kita tanya murid, kita tengok dari semasa ke semasa lah kan. Macam mana kita jangan terlalu terikat kepada apa yang saya cakap tadi. Dia mesti ini, dia mesti ini, dia mesti ini. Okay, kita boleh fikir cara yang penting kan kita punya objektif tercapai, kita boleh tengok penglibatan murid dalam PDP kita adakah tercapai, apa yang kita inginkan, apakah objektif kita adakah tercapai. Okey. Seterusnya ialah productive question stimulate productive activity. Ini ialah daripada Helen 2012 lah. What are your thoughts about using productive question in promoting student learning in science? Dia kata, apakah pendapat anda tentang penggunaan soalan produktif dalam meningkatkan pembelajaran murid dalam sains? Ini ialah balik kepada tajuk kita lah kan. Dia meminta supaya ini soalan produktif ini adakah dia dapat stimulate, kita dapat menggalakkan pembelajaran murid. Okey, kita rasanya mau habis sudah. Kita akan tengok ialah tentang kesimpulan slot saya pada hari inilah, pada petang ini. Okey, yang pertama, lead to either physical and mental activity. Dia membawa kepada aktiviti fizikal dan mental murid. Okey, kita tahu kan memang kan kita menyoal soalan produktif, dia akan menggalakkan kepada aktiviti fizikal dan mental budak lah murid kita. Lepas tu kedua, lead student to arrive at their desire understanding. Dia membawa murid ke arah kefahaman yang diingini. Contoh kita tengok, kalau kita sudah soal itu soalan kan, kalau jawapan murid dia tidak seperti apa yang kita ingini, kita boleh ubah soalan kita supaya murid dapat jawablah soalan yang dikemukakan. Seterusnya ialah take the student forward to the thinking. Ialah membawa murid ke arah berfikirlah. Macam tadi kita cakap, yang saya cakap yang tahun 3 tu, murid tengok langit. Okay? Langit itu mendung. Kemudian kita boleh soalkan soalan. Kenapa pula langit mendung? Apa akan terjadi? Jadi kita akan menggalakkan murid berfikir. Mereka akan fikir, oh begitu. Kalau murid cakap di sebaliknya, kita boleh sambung tanya lagi. Kenapa dia begitu? Mereka akan jawab. Okay, seterusnya ialah enable teacher to provide scaffolding for student beginning to build their own understanding. Okay, membolehkan guru menyediakan scaffolding untuk murid mula membina kefahaman mereka sendiri. Seterusnya ialah if strategical as they keep student motivated and faithful in their effort. Jadi dia kata di sini kalau ditanya secara strategik, memastikan murid memotivasi dan membuahkan hasil dalam usaha mereka. Ini kita tengok di sini, kita boleh cakap di sini kata putus dia lah, kita dapat menggalakkan murid pembelajaran lah dan membetulkan pengetahuan mereka yang sebelum ini. Okey. Okay, seterus ini ialah yang terakhir lah, bridge to understanding. There are many teachers who engage student in hands-on activity. Hands-on activity ialah yang memerlukan murid membuat sesuatu activity and assign them since the children enjoy the activity. Learning is occurring and understanding is developing.
Okay, few children, however, are able to construct understanding simply by engaging in an activity. Okay, bermaksud di sini, bila kita tanya soalan yang produktif, dia akan menggalakkan kita punya murid ke arah pembelajaran dan kefahaman terhadap topik kita lah. Okay, productive question enable teachers to create a bridge between activity and student. Di sini dia kata soalan produktif, dia akan membolehkan cikgu seumpama kita satu jambatan untuk menghubungkan aktiviti yang akan kita jalankan dengan student. Okay, they make possible for all learner to arrive at understanding lah. Okay, boleh? Okay, nampaknya itu sahaja perkongsian saya pada petang ini. Okay, sekiranya cikgu-cikgu ada soalan, boleh soalkan di ruang chat lah. Terima kasih. Demikianlah sesi perkongsian bagi slot ke-11 STEM Fiesta 2022 iaitu Teacher's Question oleh Puan Lim Sien Ching sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan padat pada petang ini. Hadirin yang dihormati sekalian, kita seterusnya beralih ke sesi soal jawab. Jadi sekiranya para peserta mempunyai soalan dan kemusykilan, boleh klik pada ikon raise hand atau peserta boleh typekan soalan di ruangan in-call message. Dipersilakan. Baiklah, sementara kita menunggu soalan daripada para peserta, di sini terdapat soalan yang ingin saya ajukan bagi Madam Lim. Adakah soalan produktif harus disoal sebelum PDP atau sepanjang PDP? Dipersilakan, Madam. Boleh dengar? Boleh, Madam. Boleh. Ya. Madam. Madam, maaf Madam boleh tekan butang unmute mikrofon. Alright. Okay, sorry ya. Sorry. Okay, ya saya sambung. Seperti tadi, terima kasih adik. Boleh? Terima kasih adik moderator. Ya, ini soalan produktif ini sebenarnya dia boleh disoalkan sebelum PDP, semasa dan selepas. Bermaksud di sini ialah soalan produktif boleh disoal kepada murid sepanjang PDP kita. Sebab kita boleh dari semasa ke semasa kita tengok hasil daripada murid. Kalau mereka tidak dapat capai, mereka tidak tahu, tidak faham soalan kita boleh berbagaikan soalan produktif kita lah. Kita tidak semestinya terikat kepada yang tadi saya sebut itu dia punya kata kunci. Tidak semestinya di sana. Dan di sini kita mau tahu soalan produktif ini, saya rasa sebelum ini kita pun sudah tahu. Soalan kita kan kalau boleh jangan kita soalan yang tertutup lah. Soalan yang tertutup bermaksud ialah soalan yang memerlukan ya dan tidak. Kalau soalan yang memerlukan, contoh kita tanya soalan tentang jawapan ya atau tidak, adakah kamu, berapakah soalan yang daripada eksperimen tadi, contohlah kan, apakah hasil yang kita dapat dari eksperimen tadi? Oh, dia orang cakap, oh, cikgu pula saya cakapkan. Sebab, okay, begitu. Okay, kita tidak mau jawapan hanya ya atau tidak hanya dengan memberi figure lah, memberi nombor saja. Soalan produktif adalah kita memerlukan murid berfikir tentang apa yang kita mahulah daripada PDP kita. Ya. Ya,
Itu saja. Terima kasih diucapkan kepada Puan Lim atas pencerahan terhadap soalan sebentar tadi. Sekian sahaja sesi soal jawab kita. Jadi sebagai tanda penghargaan kepada Puan Lim Sien Ching, kita teruskan majlis dengan gimik penyerahan sijil. Mari sama-sama kita saksikan video penyampaian sijil penghargaan kepada Puan Lim Sien Ching. Setinggi-tinggi penghargaan khas kepada Puan Lim Sien Ching selaku penceramah bagi slot Teacher's Question pada hari ini. Diharapkan input dan ilmu yang Puan Lim kongsikan akan memberikan manfaat kepada para peserta dan kita semua. Dengan berakhirnya gimik penyerahan sijil sebentar tadi, maka berakhirlah sudah slot kita pada petang ini. Maka sebelum majlis bersurai, para peserta yang tiada kekangan bolehlah untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi. Sementara menunggu persediaan para peserta untuk sesi fotografi, diingatkan supaya para peserta agar tidak lupa untuk mengisi link kehadiran menggunakan pautan yang akan kami sediakan di ruangan in-call message. QR code juga akan kami tayangkan sebentar lagi bagi memberi peluang kepada peserta yang menggunakan live stream untuk mengisi kehadiran selepas outro video. Dan untuk makluman hadirin sekalian, pautan kehadiran ini akan kami tutup hanya sehingga jam 6 petang pada hari ini sahaja. Okay? Jadi baiklah, jadi saya mohon para peserta yang tiada kekangan untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Baiklah, jadi saya mohon bantuan AJK Technical untuk bersedia. Okay, 1, 2, okay, sekejap kita tunggu. Okay. Okay, mohon bersedia AJK Technical. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, akhir sekali the freestyle. 1, 2, 3. Okay, baiklah. Dengan itu, pihak kami ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh para peserta sepanjang majlis ini, program ini berlangsung. Pihak kami juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang slot ini berlangsung. Sebelum slot ini ditamatkan, saya berharap agar semangat para peserta tidak berakhir di sini kerana masih terdapat banyak lagi slot-slot yang menarik dalam STEM Fiesta 2022 ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Hadi Juwita Natasha binti Juni, moderator pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesilapan sekali lagi dan diingatkan sekali lagi agar semua peserta dapat mengisi link kehadiran dan peserta yang menggunakan live stream untuk menggunakan QR code untuk mengisi kehadiran yang akan dipaparkan sebentar lagi. Jadi sebelum menutup majlis, suka untuk saya ingatkan di sini kita masih ada beberapa slot IBSE untuk sama-sama kita ikuti yang akan diadakan pada 2 hari lagi, iaitu 26 Mei nanti, iaitu slot video analisis dan lesson planning. Dan mari sama-sama kita meriahkan suasana STEM Fiesta dengan menyertai 7 kategori pertandingan yang kami tawarkan. Jangan lupa untuk menghantar penyertaan anda semua sebelum atau pada 3 Jun 2022, iaitu tarikh tutup penyertaan. Jadi bagi menutup tirai majlis, mari sama-sama kita saksikan video penutupan. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami sehingga ke hujung siaran ini. Ingatan mesra, sila isi link kehadiran yang telah dikongsikan melalui ruang chat live siaran ini. Isikan butiran dengan tepat seperti nama penuh, nomor kartu pengenalan dan juga alamat email yang tepat agar urusan penghantaran sijil anda dipermudahkan. Link kehadiran akan ditutup tepat pukul 6 petang pada setiap hari siaran. Sebarang kelewatan dan kecuaian adalah di bawah tanggung jawab anda sendiri. Sila rujuk tentatif program STEM Fiesta 2022 ataupun
Klik MyLink di pautan Info Hub Stentista 2022 agar tidak ketinggalan program-program menarik yang disajikan. Semoga bertemu lagi dalam program seterusnya. Salam hormat, sekian, jumpa lagi.